Bergentil-gentil buah cermai bergayut di dahan. Teringat masa budak-budak dulu. Bila sebut cermai, hanya orang-orang lama saja yang tahu pokok ni. Warna hijau dan pokok ni nampak bersih kerana pokok ni dia tumbuh tersendiri dan mempunyai warna buah warna kuning yang cantik pada pandangan mata. Tetapi pada mereka penggemar cermai memang tahu rasanya. Inilah dia pokok yang jarang orang sebut, tetapi bila tumbuh dia membesar dengan tersendiri kerana tidak popular. Buahnya sebesar ibu jari, ada mirip asam gelugur ataupun asam paya. Tetapi buah ni disukai dan digilai oleh ibu-ibu yang hamil dan ibu-ibu yang mengandung. Oh, masam. Memang masam. Mengkerut-kerut muka kita gigit dia. Memang masam dia tinggi. Inilah dia buah cermai. Banyak tumbuh di kampung-kampung dan juga ditanam sebagai landscape dan juga di laman-laman dan juga di belakang rumah. Yang pada tanam ni di belakang rumah. Jejak hampir 7 tahun. Tetapi sentiasa berbuah. Inilah dia cermai. Yang banyak gunanya, buahnya, daunnya. Cermai di Malaysia. Di Semenanjung dan juga di Sabah Sarawak pun ada buah cermai. Cermai adalah dalam keluarga Phyllanthus acidus jika dalam bahasa sains dan juga ada yang digelar Malay gooseberry. Tetapi kalau di Sabah ada namanya tersendiri, terutama kepada kaum dusun, memanggilnya sebagai Thomson Omson. Inilah dia yang Pak Ndak dapat tahu daripada sahabat Pak Ndak di Sabah, iaitu Puan Badaria Basar. Dia beritahu orang Sabah pun suka makan cermai. Cermai ini dibuat sebagai kudapan ataupun sebagai menu makanan. Inilah dia cermai. Pucuk muda yang lembut berwarna merah diambil, dicelur dan dijadikan sebagai ulam untuk makan nasi. Begitu juga dengan buahnya yang masam-masam boleh dijadikan sebagai jeruk dan juga dijadikan sebagai jam ataupun jus buah cermai. Sahabat Pandak di Batu Pahat, Dr. Rohani Sirat, keluarga dia memang pakar membuat halwa cermai. Tetapi dalam kemasaman tu, dia memberitahu yang keluarganya tahu cara dan teknik membuang masam cermai yang tinggi. Itulah dia istimewanya orang-orang lama yang tahu menggunakan secara betul untuk membuat makanan. Secara fizikal, daunnya panjang dan berbilah-bilah tetapi tidak sama bilah dia. Dia berselang-seli. Dan panjang boleh jejak hingga 1,5 kaki macam itu. Ataupun dalam 2 meter. Dia punya panjang dia. Tetapi batang cermai ni dia menggerutu. Terutama sekali pada dahan-dahan dia. Dia tidak mempunyai batang yang lurus tetapi menggerutu. Dan buahnya berbuah di sepanjang batangnya. Bergugus-gugus. Tetapi bila berputik berwarna hijau, muda dan dia akan berwarna kuning air dan menjadi ranum, oren ataupun jingga apabila buahnya ranum. Itulah dia cermai yang bergugus-gugus dan berderet-deret di sepanjang batangnya. Dan daun, buah dan juga kulitnya mempunyai pelbagai khasiat. Cermai yang terdapat di Malaysia. Kalau kita perhatikan secara fizikal, di batangnya tumbuh daun, bukan main rapat. Itu menyebabkan batang dia menggerutu bila daunnya patah dan meninggalkan kesan-kesan dekat batangnya. Inilah dia batang cermai yang menggerutu kerana daunnya memang rapat-rapat. Daunnya pun berwarna hijau, muda dan akan menjadi hijau tua, tetapi di hujung-hujung daun ni dia akan kemerah-merahan pucuknya. Pucuknya boleh makan dibuat ulam. Dari segi fizikal, cermai mempunyai ketinggian hingga 25 hingga 30 meter. Memang tinggi kalau tak dicantas. Tengok di belakang Pak Ndak, inilah pokok yang Pak Ndak tanam dah cecah hingga 7 tahun. Tetapi yang cantikkan dia adalah dahan-dahan dia dengan juga daun-daunnya yang di hujungnya berwarna merah. Bila musim buah, boleh kita perhatikan buahnya berderet-deret di sepanjang dahan dia.
Kadang-kadang melampai-lampai dan juga dahannya mudah rapuh. Kadang-kadang kita perhatikan dia terpatah sendiri. Walaupun tak ditiup angin, dia terpatah sendiri kerana buah yang lebat mempunyai berat yang tidak menampung dahannya. Itulah dia cermai mempunyai dahan yang rapuh. Buah cermai berwarna kuning yang menarik, kuning-kuning hijau. Tetapi bila dia masak, dia akan bertukar warna oranye ataupun jingga. Masa tu dia dah ranum dan mudah berterabur jatuh ke bumi. Itulah dia. Buahnya mudah rapuh dan juga dahannya pun mudah rapuh kerana tak dapat tampung berat bebanan buah cermai. Sepanjang Pak Ndak bela pokok cermai ni, belum ada Pak Ndak tengok pokok ni rosak oleh burung ataupun unggas. Mungkin burung-burung tak suka kerana kemasaman ataupun asid yang tinggi pada buah ni. Jarang dapat tengok burung berhinggap ataupun seperti pokok-pokok lain. Inilah dia pokoknya makin bersih kalau kita perhatikan, terutama sekali selepas air hujan. Tetapi ada juga benak-benak yang ada di ujung-ujung pucuknya. Itu menyebabkan cermai ni boleh bertahan hingga lebih daripada 5 tahun. Mungkin 15 tahun pun ada sebagai pokok besar yang lama. Daun cermai yang matang yang dah nampak hijau pekat digunakan di dalam terapi alternatif tradisional sebagai bedak daun cermai. Guna kepada mereka yang terkena cacau, orang Melaka kata cacau, dan juga mereka yang kena demam campak dan juga semorota. Orang Melaka juga kata semorota. Digiling-giling jadikan sebagai inai dan diletakkan tepung beras. Ditepik-tepik kepada cacau ataupun campak dan semorota yang dah kering. Tujuan untuk sejukkan dan juga menghilangkan parut-parut. Berita baik kepada mereka yang berbadan besar dan juga obes, begitu juga yang banyak lemak. Asid yang ada pada buah cermai ni bagus untuk slimming ataupun untuk kempiskan perut. Rebus buah cermai tu dan minum air dia. Amalkan sebulan 3 kali, insya-Allah. Tidak hanya berwarna kuning, ada juga cermai berwarna merah. Memang jarang jumpa, tapi dinamakan cermai Mekah yang berwarna merah tu. Petik herbs, petik. Kita petik buah cermai, kita makan, masam-masam pun sedap. Bersama Pak Ndak, pencetus guna herba. Jangan lupa subscribe, like dan share. Akan ada lagi penceritaan herba-herba, buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang pernah digunakan oleh orang-orang terdahulu. Tak ada dulu, tak ada sekarang. Generasi baru kena tahu khazanah lama yang digunakan oleh orang-orang terdahulu.